Leica mengejutkan dunia telefon pintar apabila mereka menghentikan kerjasama dengan Huawei. Sebaliknya, mereka kini berkawan pula dengan Xiaomi. Dalam artikel yang saya tulis di Aman tempoh hari, saya katakan ini adalah perkara yang akhirnya akan menjadikan Xiaomi sebuah jenama yang disegani. Saya katakan begitu pasal saya harus ikhlaslah dengan anda. Selama ini benda yang menghalang Xiaomi daripada menjadi peranti yang power dekat pasaran ialah kemampuan kameranya yang tak setanding dengan Huawei, tak setanding dengan Samsung dan juga Apple. Jadi saya sempat menggunakan Xiaomi 12S Ultra dekat Malaysia untuk masa yang pendek dan ini pendapat saya tentang peranti dengan sistem kamera Leica. Jadi sebelum kita mula, ini adalah spesifikasi dekat skrin anda sekarang. Jadi tak payah kata nak merepek, saya tahu anda tengok video ni nak dengar pendapat saya tentang kamera. Jadi saya nak cakap pertama sekali ialah dari segi rekaan lah. Memang bonggol kamera ni sangat besar dan sangat berat. Ini mengakibatkan bila saya pegang peranti tu, saya kena pegang sedikit tinggi pasal kalau tidak rasa nak jatuh ke hadapan. Inilah masalah yang saya alami apabila gunakan 13 Pro Max tempoh hari, gunakan dengan S21 sebelum ni dan juga pada Mate 40. Jadi bagi mereka yang nakkan keseimbangan, saya rasa ini adalah peranti yang akan membuatkan anda kena belajar macam mana nak pegang telefon balik. Seterusnya, isu bila bonggol besar macam ini sama dengan peranti lain di mana letak atas meja dia akan mula bergolek-golek. Jadi sekali lagi, ini adalah isu yang tak dapat dielakkan apabila letakkan sistem kamera sebesar ini. Jadi anda harus menerimanya. Kalau tak boleh terima, 12S Ultra memang bukan untuk anda. Okey, tak payah cakap pasal fizikal, kita cakap tentang prestasi pasal itu yang lebih penting kan. Anda nak tahu Xiaomi Leica ada lebih baik daripada Huawei Leica ataupun tidak. Jadi kita tengok dengan aplikasi kamera terlebih dahulu dan aplikasi kameranya masih lagi ada flavor Xiaomi, cuma ada beberapa penambahan. Dekat menu bar sebelah kiri ada satu option untuk dipanggil sebagai Leica Vibrant dan juga Leica Authentic. Apa beza antara dua ni? Jadi bagi mereka yang nak gambar yang lebih pop, gambar yang warnanya lebih menyelah ataupun saturasi lebih tinggi, saya sarankan anda ambil gambar dalam mod Leica Vibrant ini. Gambar yang orang kata tak original, tak nampak asli, tapi saya lebih suka pasal saya nak gambar yang cantik dan saya tak berapa peduli tentang keaslian. Bagi mereka yang nak gambar lebih asli, ambillah Leica Authentic pasal mungkin anda nak edit semula dalam perisian lain. Dan sebenarnya walaupun ada dua mod berbeza, gambar yang diambilkan memang saya tengok first impression memang menakjubkan. Menakjubkan kerana pada lensa utama, bagi mereka yang tak tahu, dilengkapi dengan sensor sebesar 1 inci. Bila sensor 1 inci ini sebelum ni gunakan pada Sony, digunakan pada kamera Leica sendiri dan juga pada sebuah peranti Sharp, memang saya tak pernah nampak keperincian, details yang sebaik ini apabila saya zoom. Saya dah ambil gambar pokok, boleh nampak urat-urat, boleh nampak bulu-bulu pada bahagian pokok tu. Dan lebih menakjubkan ialah di mana ia boleh detect objek hadapan dengan latar belakang dengan amat baik sekali. Pelbagai peranti lain yang saya pernah cuba sebelum ini, edge detection untuk objek depan dan belakang tak berapa baik. Saya rasa dengan gunakan sensor yang lebih besar dan kemudian ada sensor 3D ToF terbina pada 12S Ultra ini, saya tak pernah nampak kemampuan sebaik ini sejak menggunakan peranti pixel. Jadi bagi mereka yang selalu komplain edge detection teruk, gambar tak berapa tajam dan segalanya, 12S Ultra adalah sesuatu yang akan mengejutkan anda. Macam yang ada pada peranti Huawei sebelum ini, terdapat beberapa filter yang memang dah tune untuk Leica. Di mana anda boleh ambil untuk ambil gambar yang nampak lebih klasik, nampak macam filem ada yang nampak lebih sinematik, ada yang mementingkan color tertentu saja. Ianya semua terbina dalam satu bar belah kiri untuk pelbagai jenis filter. Jadi anda welcome to try dan cari apa yang anda suka. Saya secara peribadi, Leica Vibrant saya katakan tadi dah cukup memadai. Tapi kalau nak artistik, ada satu filter black and white dia memang nampak cantik dan saya boleh katakan ianya adalah hampir setanding dengan Mate 20 yang saya selalu cakap. Wow, yang paling bagus black and white Leica Mate 20. Saya rasa dekat Leica 12S ni, itulah yang paling hampir dengan apa yang saya pernah lihat pada Mate 20 sebelum ini. Kita cakap tentang lensa utama, bagaimana pula dengan lensa orang kata telephoto dan ultra wide. Saya akan gunakan telephoto dulu. Telephoto boleh pergi sampai 120 kali kerana ada mekanisme untuk periskop. Dan macam kebanyakan peranti dengan teleskop ini, memang dia kata boleh pergi sampai 100 lah, 200. Tapi realitinya, daripada apa yang saya lihat dalam penggunaan yang pendek ni, sampai 50 kali saja gambar boleh katakan sebagai elok. Melebihi pada tu kita ada isu bukan dari segi kualiti sebenarnya, tapi stability.
Lepas pada 50 kali zoom tu, gambar dah mula terhoyong-hayang sampai saya nak cari subjek, nak target susah, tekan pun tak best. 120 lagi teruk. Dari bab ini, saya harus katakan ianya menyerupai pengalaman saya guna Magic 4 Pro tempoh hari memang tak berapa elok dan masih a few notches di belakang apa yang saya nikmati pada S22 Ultra yang sehingga kini ada sistem penstabilan yang paling bagus untuk zoom yang melampau. Ada lensa untuk ultra sudut lebar juga 48 megapiksel dan gambarnya bagus, cantik sama juga dengan pengalaman saya gunakan dengan dua lensa terdahulu dan distortionnya mungkin tak seteruk seperti yang saya lihat pada saya punya peranti Samsung. Jadi bagi mereka yang selalu komplain bila pakai ultra wide nampak distortion, pada TFS Ultra isu ini tak berapa ketara. Masih ada tapi tidak seteruk pada peranti yang lain. Anda boleh lihat dalam beberapa mode ni memang ada watermark. Jadi watermark ini yang kata agak klasi lah. Pasal bila kita tengok dalam kebanyakan peranti lain letak watermark belah kiri warna putih kan, nampak tak cun, nampak macam mengganggu. Jadi dekat Leica 12S Ultra, Xiaomi 12S Ultra ini dia punya watermark nampak lebih klasi, serasi dengan image Leica yang ingin katakan nampak the highest end dari segi fotografi. Pada waktu yang sama, saya harus cakap tentang beberapa isu yang saya sedari. Ini mungkin kerana software awal ke apa, tapi yang saya sedari memang saya gunakan kamera ni lebih kurang sejam. Saya ambil gambar hampir sepanjang masa dan peranti jadi panas. Jadi isu pemanasan pada Snapdragon 8 Gen 1 masih lagi wujud pada Snapdragon 8 Plus Gen 1. Jadi berhati-hatilah nak ambil gambar yang banyak pasal pemanasan masih lagi berlaku. Pada waktu yang sama juga ada isu dengan orang kata dia punya user interface di mana ikon-ikon untuk select menu, untuk buka aperture dan segalanya sedikit tersorok pasal bukan sahaja kecil tapi warna putih. Kalau anda ambil gambar, tengok kat dekat langit katanya, menu tu langsung tak nampak. Jadi Xiaomi kalau nak lancarkan dekat peringkat global kelak mungkin kena ubah sikit user interface pasal terus tak nampak. Jadi orang tak boleh akses. Akhir sekali lah isu dengan kemasan. Memang dia belakang leather tu cantik, nampak macam sebuah kamera Nikon F1 yang saya ada dulu. Cool. Tapi untuk gunakan peranti ni, saya rasakan anda perlukan kerangka. Jadi bila gunakan kerangka, semua benda yang sedap kat belakang rasa wow, premium ni akan tersorok. Jadi sedikit merugikan jika disorokkan seperti ini. Jadi itu pendapat saya tentang Xiaomi 12S Ultra. Mungkin peranti dengan sistem kamera terbaik pernah digunakan pada sebuah peranti Xiaomi. Saya gunakan untuk jangka masa yang terlalu pendek untuk orang katakan bagi definite answer sama ada ianya sebaik Huawei atau tidak. Tapi apa yang saya boleh katakan sekarang, tak ada kekurangan yang ketara dengan penggunaan lensa dan juga sensor yang besar. Isu yang saya hadapi pada kebanyakan telefon pintar dapat diselesaikan. Jadi kalau saya ada masa yang lebih banyak untuk buat full review nanti, saya akan cuba. Tapi pada waktu ini, ada bad news untuk anda iaitu Xiaomi dah sahkan 12S, 12S Pro dan 12S Ultra tak masuk Malaysia. Tapi jangan risau, Xiaomi kata mungkin next time ada peranti lain dengan sistem Leica, mereka akan pasti bawa masuk ke Malaysia. Jadi pada waktu ini, jika anda nak sebuah peranti Xiaomi dengan sistem Leica, anda perlu import. Baik, saya Efi Sarudin. Ini saja pendapat saya pada waktu ini. Bye-bye.